Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dan Allah izinkan hari ini kita bertemu setelah kita tangguhkan 2 kali. Sebenarnya terima kasih kepada yang bertanya, terima kasih yang mendoakan Bonda sihat. Alhamdulillah tidak ada apa-apa yang merunsingkan sebenarnya, cuma Bonda terfikir macam perlu rehat kerana adalah sedikit-sedikit rasa tidak berapa nak boleh lah, orang kata cergas macam biasa. Tapi hari ni Alhamdulillah saya cuba untuk bersama dengan sahabat syurga sekalian. Sungguhnya Bonda juga mendoakan semua yang lain sihat sejahtera, sentiasa ceria, sihat, kuat dan berazam dan berusaha untuk menjadi seorang hamba Allah yang baik, hamba Allah yang sentiasa patuh kepada suruhannya, hamba Allah yang sentiasa berfikir, berusaha bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan apa sahaja upaya dan apa sahaja yang Allah kurniakan kepada kita. Orang kata hilang kaki bertongkat paruh kan, itu burung kita manusia ni. Apa sahaja yang ada pada diri kita ini kita gunakan pada yang sebaiknya kerana itu adalah anugerah Allah, maka kita pulangkan kepada Allah. Allah bagi kita kesihatan, Allah bagi kita keceriaan, Allah bagi kita niat yang baik, Allah gerakkan hati kita untuk buat sesuatu yang baik, itu adalah rahmat. Allah sentiasa bangunkan kita untuk bangun beribadah. Allah bagi kita keinginan untuk mencari ilmu. Allah bagi keinginan kepada kita untuk berkongsi ilmu. Itu adalah satu nikmat yang maha besar. Sebenarnya kalau Allah tidak gerakkan hati kita, maka kita tidak mampu ataupun tidak ada keinginan dan kemahuan untuk melakukannya. Jadi Allah pegang hati kita, maka kita serahkan kepada Allah dengan penuh keyakinan dan doa. Sentiasa berdoa moga Allah merahmati kita. Sebab itu kalau Bonda tulis, Bonda akan sentiasa sebut moga Allah merahmati kita. Kerana apa yang kita lakukan ialah rahmat Allah. Kita beribadat itu rahmat Allah. Kalau tidak kerana rahmat Allah, kita akan jadi malas, kita tidak akan mampu melakukannya. Jadi semuanya ini rahmat Allah. Kita tidak angkuh dan tidak sombong bahawa kitalah yang baik. Semuanya itu datang daripada Allah. Bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah? Ialah dengan saya nak show. Bagaimana dengan orang kata sebenarnya kita dapat pahala kerana kita yang buat, kita ada niat. Betul. Kita yang berusaha. Sebab itu Allah beri pahala. Ada Allah gerakkan tetapi dia tidak mahu berusaha lalu Allah tidak beri. Begitulah.
Jadi selain daripada usaha kita, dekatkanlah diri dengan zikrullah, dengan tasbih, dengan tahmid, takbir, hauqalah, tahlil, itu semua adalah penting. Saya nak terangkan sedikit sebab ada sekali saya tulis benda tu dalam Facebook, basmalah. Ada di antara netizen ni betulkan ejaan bonda. Sebenarnya memang bonda ni kuat typo. Tapi basmalah itu adalah nama kepada Bismillahirrahmanirrahim. Sebab bonda sebut bacalah basmalah. Sebenarnya basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih itu Subhanallah. Tahmid itu Alhamdulillahirrabbilalamin. Takbir itu Allahu Akbar. Hauqalah ilallah. Haula wala quwwata illa billah. Jadi kita itu adalah nama istilah yang digunakan di dalam bahasa Arab. So itu kita kena tahu. Saya rasa ramai yang tahu saja bonda ulang pagi ini sebab terfikir bila orang betulkan, saya fikir perlu kita share ilmu walaupun kita rasa orang semua dah tahu. Okey, pada pagi yang cerialah buat bonda hari ini walaupun masih ada lagi kadang-kadang kita ada ujian macam-macam, tidak diri kita, anak-anak kita, suami kita dan sebagainya. Semua kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian itu pun rahmat sebenarnya. Ujian itu pun ada sesuatu yang Allah nak beri kepada kita. So kita selalu sebut bahawa Allah sayang kita, maka kita ingat apa yang perlu kita lakukan atas kasih sayang dan rahmat yang Allah beri kepada kita. Sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, sekarang kita berada di ayat yang ke-39. Ayat yang ke-37 dan 38 ada berkaitan dengan ayat yang ke-39 ini Ayat yang ke-38 kita bincang tentang 37 Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita supaya tidak bakhil tidak jadi kikir dan tidak menyembunyikan apa yang Allah beri dan apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan bonda telah berbincang secara panjang lebar. Anugerah Allah itu maha banyak, Allah anugerah Allah itu banyak maha penyayangnya dia. Dia bagi kita harta, dia bagi kita kesihatan, dia bagi kita ilmu, dia bagi kita fizikal yang sempurna kepada yang sempurna. Tak sempurna pun Allah beri juga keutamaan dengan memberikan kemampuan yang mereka boleh gunakan anggota yang sedia ada. Dan jangan bersedihlah kepada OKU. Sebenarnya Allah itu maha penyayang. Katalah tidak, mata tidak nampak. Allah berikan deria dengar yang tinggi berbanding dengan yang sempurna. Sebab itu kita lihat kalau di negara-negara Arab, khususnya mungkin negara kita pun, mereka yang tidak nampak, buta, tidak ada penglihatan, mudah menghafal dan mudah mengenali sesuatu tempat, mudah mengenali orang hanya dengan pendengaran. Dan kita lihat banyak ataupun ramai yang ada kekurangan di sana sini dari segi fizikal tetapi mampu berjaya kerana Allah berikan mereka anugerah yang lain. Sebenarnya anugerah yang Allah beri kepada kita di antara satu dengan lain adalah berbeza-beza. So janganlah kita rasa rendah diri, atau paling tidak boleh lagi ialah jangan angkuh. Kalau kita rasa kita package lengkap, kita ada rupa, kita ada kekuatan, kita ada ilmu, kita ada harta, maka orang kata package lengkap. Yang package lengkap sebenarnya tidak dikira dalam pandangan manusia. Package lengkap ialah pada pandangan Allah. Dan Allah tidak melihat wajah kita, tetapi Allah melihat hati kita. So kita bersihkan hati kita untuk memperlihatkan, untuk menzahirkan kebaikan kita yang zahir ini. Bukan nak perlihatkan kepada orang sebab ayat yang ke-38, kalau sahabat sekalian ingat, wallazina yunfiquna amwalahum ria'an nas, dia kata wala yu'minuna billah, mereka tak beriman pada Allah dan hari akhirat.
Jadi mereka yang berbelanja harta mereka ataupun apa yang dalam ayat kita puja, apa yang telah dianugerahkan oleh Allah itu, dan mereka itu tidak beriman pada Allah dan Rasul kalau mereka ria'an nas. Maksudnya mereka itu riak, orang riak ini tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Kenapa dikatakan tidak beriman pada Allah? Kerana dia mengutamakan pandangan manusia. Dan orang yang mengutamakan pandangan manusia tidak ingat kepada Allah. Tidak juga ingat kepada hari akhirat. Sebab itu, kalau kita lihat, kita istighfar banyak-banyak, kita kadang-kadang lihat ada orang suka merebut kedudukan di mata manusia sehingga sanggup menganiaya orang di sekitarnya, kadang-kadang memfitnah, kadang-kadang menjadikan kawan-kawan itu sebagai batu loncatan atau macam-macam yang berlaku. Sebenarnya di situ ada sedikit kekurangan. Mungkin kurang dari segi keimanan bahawa Allah melihat apa yang dia lakukan. Kurang dari segi ingat bahawa di hari akhirat Allah akan balas. Jadi para sahabat sekalian, termasuk bonda sendiri, kita ingat apabila kita buat sesuatu, apabila kita lakukan, maka kita perlu ingat bahawa Allah lihat kita, Allah yang menilai amal kita, Allah yang menentukan dia diterima ataupun tidak. Sebab itu kalau kita beramal, kita tidak boleh rasa ego ataupun sombong bahawa kita telah cukup amal. Kita sudah banyak menderma, kita sudah banyak membantu orang, kita sentiasa membantu orang. Kita buat itu ini untuk orang ni, untuk masa depan orang ini, untuk macam-macam. Kita jangan bangga kerana belum tentu di mata Allah, pada pandangan Allah dia benar. Belum tentu di pandangan mata Allah benar. Jadi apa usaha kita? Usaha kita ialah berserah kepada Allah. Usaha kita ialah serahkan kepada Allah bahawa amal aku ini, ya Allah terimalah amal ini, ya Allah terimalah amal ini. Dan itulah yang membantu kita untuk hapuskan sifat riak. Sebab riak itu perkara mudah masuk dalam diri kita. Riak itu perkara biasa, mengancam. Saya sebut mengancam, mengancam ibadah kita. Kerana ibadah kita tidak akan bernilai sekiranya ada riak. Dan ibadah kita menjadi sia-sia. Malah menjadi dosa kalau dia ada riak. Malah Allah kata kita tidak beriman kepadanya dan tidak juga beriman kepada hari akhirat. Jadi mari kita tanya diri kita. Bonda juga kena tanya. Bonda juga kena berdoa, sama semua para sahabat sekalian. Mencari redha Allah, mencari di mana kesilapan-kesilapan khilaf kita yang perlu kita perbaiki. Hati kita mesti sentiasa sentiasa mengingat kepada Allah, sentiasa bersih kepada Allah. Maka hari ini kita sambung ayat yang saya ulang sikit tu sebab dah seminggu kita tinggalkan kan. Hari Ahad yang lepas kita baca ayat tersebut dan hari ini kita cuba baca ayat yang ke-39. Mata saya ni ada problem sikit. Sebab tu saya pun dah kurang sikit nak membaca-baca sangat pun dia tidak berapa clear sangat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ. Tak nampak, hafal pun tak ingat. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. Kata وَمَاذَا عَلَيْهِمْ. Satu persoalan yang Allah tanya kepada kita. Kenapa mereka tu? Dari segi bahasa Melayu begitulah. Bagaimana? Apa terjadi pada mereka itu? Maksudnya rugilah mereka. Kenapa? Maza alaihim. Apa berlaku pada mereka? Lau amanu billah.
kalau mereka beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, hari akhirat dan membelanjakan apa yang telah direzekikan Allah kepadanya. Okay. Lihat pertama, persoalan yang Allah tujukan itu adalah satu peringatan. Satu apa ya, saya tak tahu nak sebut satu peringatan, patut tak nampak saya tak tekan. Satu peringatan, siapa ni ada Aziza Izza, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah benar. Semua tu izin Allah. Alamak, tulisan kau tak nampak lah Yus. Dia buat tulisan Arab saya kecil. Saya tengok dalam ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Inna Allah la yanzur ila ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum. Sah. Terima kasih peringatkan saya hadis itu. Allah tidak melihat kepada wajah kamu tetapi melihat kepada hati kamu. Terima kasih anak anda Yusliza. Kemudian kita ada Mazna Haji Ibrahim. Assalamualaikum. Bunda Prof dan rakan-rakan syurga, ya benar. Waalaikumsalam. Ada Nur Aziza. Okey, balik kepada ayat tadi. Wa maza alaihim. Satu persoalan yang Allah jelaskan kerugian kita. Kerugian mereka. Maksudnya apa yang berlaku kepada mereka? Kenapa mereka tak sanggup? Lau amanu, kalau mereka beriman kepada Allah, beriman pada akhirat, kemudian membelanjakan apa yang telah Allah rezekikan. Ini yang Allah kata, bunda kata ada dua perkara. Pertamanya, persoalan kenapa dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan rezeki itu datang daripada Allah. Mimma razaqahumullah, yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Bukan apa yang mereka nak belanjakan itu mereka yang buat. Bukan datang dari mereka, tetapi datang daripada Allah. Mengapa kita tinggalkan keimanan kita? Allah sebut tidak beriman itu orang yang riak. Please. Orang yang riak, orang yang niatnya tidak bersih. Jadi apa yang merugikan? Rugikah mereka? Lebih kurang perkataan maza alaihim itu persoalan Allah tu. Kenapa mereka, maksudnya rugilah mereka tidak beriman kepada Allah. Sedangkan apa yang tidak belanjakan itu adalah rezeki daripada Allah. Kenapa kita mesti ingat orang lain? Kenapa kita nak bangga dengan pandangan manusia sedangkan rezeki itu daripada Allah? Kalaulah kita rajin membantu orang, satu hari Allah tarik balik harta itu, bagaimana? Apa akan terjadi? Maksudnya kedudukan orang riak ni sama je kalau bakhil. Sebab itu ada ayat 37 cerita bakhil. Ayat 38 cerita tentang riak. Jadi satu bakhil, satu pemurah tetapi riak. Berada pada kedudukan yang sama. Mereka akan rugi. Mereka akan rugi. Sebab itu Allah sebutkan maza alaihim. Cubalah kita fikir rugikah kita kalau kita berbelanja dengan beriman kepada Allah? Rugikah kita? Kalau kita belanja, orang lain tak tahu. Rugi ke? Macam itulah Allah. Sebab tu saya beri tajuk, rugikah kita berinfak? Yang rugi berinfak, kalau bersama dengan riak, sesungguhnya rugi. Pahala tak dapat, harta pun sudah pergi, mungkin juga merosakkan kita punya keimanan ataupun mengurangkan nilai keimanan kita. Sebab itu, persoalannya rugikah kita berinfak? Kita nak untung. Semua orang nak untung, tak ada orang nak rugi. Di dunia mau untung, di akhirat juga mau untung. Jadi kita fikir jalan untuk mencari keuntungan ialah
berimanlah kepada Allah dan hari akhirat. Beriman kepada Allah iaitu percayalah bahawa apa yang ada dalam hati anda itu diketahui oleh anda. Diketahui oleh Allah. Apa yang ada dalam hati kita, kalau kita berinfak kerana riak, kalau kita berinfak kerana mahu dipuji, kalau kita infak kerana membeli kasih sayang orang, juga adalah sedikit. Sepatutnya memang kita orang kata kita boleh beli kasih sayang itu, tapi kasih sayang yang dilakukan dengan penuh kejujuran. Bukan kita bagi dia supaya dia nanti bagi juga kita bagi dia, mudah-mudahan lepas ini senang kita berurusan dengan dia. Itu tidak jujur namanya, tidak ikhlas. Tapi kalau kita beri untuk meningkatkan kasih sayang persahabatan kita, itu tidak. Maksudnya niatnya itu memang untuk akhirat. Sebab itu bonda pernah sebutkan, atau banyak kali sebut, suka bonda ni memang ada penyakit suka ulang-ulang. Harap-harap dia ulang-ulang yang bonda lakukan itu baik. Kalau kita memberi, kita doa sekali, ya Allah murahkanlah rezekinya. Ya Allah, mudah-mudahan yang saya beri ini memberi barakah, memberi rahmah kepada dia. Maksudnya barakah daripada Allah, rahmah juga daripada Allah. Moga dia melakukan pada kebaikan, moga dia menjadi benih kebaikan, moga dia menjadi juga satu masa dia membantu orang lain pula. Dan macam-macam kita boleh doa kebaikan kepada sahabat kita yang kita bantu. Tak kiralah sahabat itu anak kita, sahabat itu suami kita, sahabat itu saudara mara kita. Yang penting bila kita memberi, sertakan doa. Tak perlu sebut, tak perlulah pergi, ni aku bagi ni 100, mudah-mudahan kau gini-gini, tak perlu. Kita doa saja. Orang yang menerima tu kadang-kadang dia berbunyi mendoakan secara jelas. Itu bagus juga, kita aminkan terus. Sebab kadang-kadang bila kita beri, ya Allah murahkanlah rezeki, sihatkanlah, kita pun amin. Begitu. Boleh juga kita sebut, kalau kita beri tapi janganlah panjang lebar sangat, nampak sangat kita ni macam, bukan nampak, kadang-kadang orang macam tidak berapa gemar. Jadi kalau kita memberi, kita boleh bagi, ya Allah mudah-mudahan Allah beri barakah dan rahmat di atas pemberian ini. Dia pun amin. InsyaAllah kita lakukan dan sentiasa lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah dengan apa sahaja yang kita lakukan. Okey, waalaikumsalam Syimah. Orang Miri. Okey, kita lihat di sini ayat yang ke-40 ada sambungan daripada tadi. Bila sebut rugi kah? Allah jawab. Okey, maza alaihim, apa terjadi pada mereka ni? Innallah, saya tadi tak baca tak habis. Wa kana Allahu bihim aliyah. Saya tak baca. Maaf tak boleh baca yang sebenarnya. Wa kana Allahu bihim alima. Sesungguhnya Allah itu dengan apa yang mereka lakukan itu maha mengetahui keadaan mereka. Maksudnya dia tahu. Kamu riak ke tak riak ke, sebenarnya dalam maksud yang benda sebut tadi dah sebut dah. Riak ke semua Allah tahu. Sebab Allah la yanzuru fi ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum. So kamu senyum kepada orang, Allah tahu. Kamu senyum tu terpaksa atau saja-saja atau sebagainya. Jadi janganlah sampai keikhlasan itu sebenarnya yang menilainya ialah Allah. So kita tidak perlulah untuk tahu orang tu ikhlas atau tidak. Tak perlulah kita sebut, orang Melayu suka sebut ikhlas ni. Saya ikhlas ni ambil lah. Tak perlu kita sebut. Perkataan ikhlas ni saya bagi pun kadang-kadang buat curiga kita saja. Buat orang dengar tu curiga. Ya ke dia sebut sampai sebut saya ikhlas ni, saya ikhlas ni. Yang ikhlas itu ialah Allah yang nilai. Bukan kita. Begitu juga kita tak boleh menilai orang dia tak ikhlas tu. Itu satu pertuduhan yang tidak boleh dimaafkan sebenarnya. Tahu mana, kita boleh baca hati orang. Allah lah yang mengetahui hati kita. Kita sambung ayat yang ke-40. Kesinambungan tadi, bila Allah kata untung ke tak untung ke, rugi ke tak rugi ke, firman Allah, Inna Allah la yazlimu mithqala zarrah
Wa in taku hasanah yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah firman seterusnya. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yazlimu mithqala zarrah. Allah tidak menzalimi amal kamu. Allah tidak menzalimi manusia walaupun sebesar zarah. Zarah tu sesuatu yang tak nampak dah. Jangan kata dulu saya belajar ada ingatlah ustaz ke cikgu ke. Samalah ustaz dengan cikgu kan, muallim semua samalah. Dia nak berikan maksud zarah itu, dia kata macam biji saga. Sehingga belajar lagi ada ustaz lagi kata macam habuk berlampat. Habuk berlampat tu susahlah nak cerita. Yang penting zarah itu satu jisim yang terlalu kecil, ya, yang tidak nampak oleh mata. Jadi begitu kecilnya Al-Quran berikan contoh, begitu Allah berikan analogi tentang bagaimana amal kita sebesar zarah pun. Mungkin kita senyum saja, mungkin kita anggukkan sahaja. Bila orang suruh buat sesuatu yang baik, kita angguk, itu pahala. Tapi mungkin sikit, tapi Allah nilai semuanya. Allah tidak zalimi. So kalau kita berinfak, infak dengan penuh keimanan kepada Allah, sambungan pada tadi kan, sebab itu dia kata rugikah? Maza alaihim, apa berlaku pada mereka kalau mereka beriman pada Allah dan hari akhirat dan berbelanja, berinfak. So di sini Allah jawab, kalau sebesar zarah pun, you bersedekah sikit mana pun, sekiranya berinfak sikit mana pun, Allah tidak zalimi. Tetapi yang paling penting ialah infak itu kerana Allah. Infak itu niatnya lillahi ta'ala. Niatnya bukan kerana manusia. Tapi hang belanja selonggok berjuta-juta pun, kalau niatnya kerana pada pandangan manusia atau mahu mendapat kedudukan, maka akan rugi sahaja. Okay? Okay. Wa in taku hasanatan, malah kalau dia kebaikan, kalau miskala zarrati tadi, kalau kita riak, dibalas juga. Allah tak sebut di sini wa in taku sayyi'atan. Allah sebut saja wa in taku hasanah. Maknanya kalau riak Allah balas juga. Balaslah dengan azab. Tetapi Allah sebut kalau dia kebaikan wa in taku hasanatan yudha'ifuha, Allah gandakan. Kalau keburukan Allah tak ganda, Allah balas sama. Tetapi sekiranya kebaikan, Allah yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Allah gandakan. Kalau kita derma RM10, Allah gandakan berganda-ganda 10 itu. Dalam ayat yang lain disebutkan berapa kali ganda. Dan di sinilah kita lihat. Belum lagi kita kira, sekiranya kita contoh, kita bersedekah RM10 kepada seorang yang sedang lapar, tiada makanan. Kemudian dia makan dan dia boleh hidup. Dan hidupnya membuat kebaikan. Semua pahala itu kita tumpang juga. Kita bagi RM10 untuk orang pergi menuntut ilmu. Dan dia pergi menuntut ilmu dan dapat ilmu, dia amalkan ilmunya, dia sebarkan kepada orang lain sehingga dia dah tak ada di dunia pun ilmunya makin berterusan orang guna, dapat pahala, dan kita yang membantu akan terus dapat pahala. Itu begitulah dia berganda. Macam kita sebarkan, kita kongsikan ilmu kepada orang. Mungkin esok lusa kita mati. Yang tinggal ilmu kita. Kerana mungkin ada sipulan pelajar kita beritahu. Atau dia memang bertugas sebagai pengajar contohnya. Dia mengajar apa yang kita sampaikan pada dia. Atau dia hanya beritahu 2-3 orang secara orang kata mulut ke mulut. Kita kena baca doa ini. Kita kena buat ini. Berulang-ulang sampailah kepada generasi selepasnya. Macam kita lah belajar daripada mak bapak kita. Betul tak? Dia tak tahu pun siapa yang mengajar dia dulu, dan mudah-mudahan yang mengajar dia dulu dapat pahala. Dia ajar kita, baca ni, solat kena macam ni,
solat kena macam ni, iktidalnya kena tegak, kena ada tumak nina. Itu dia belajar. Dia ada guru dulu yang mengajar dia, dan guru itu atau sama ada mungkin bapa dia juga, mungkin mak dia juga, semua akan pahala berterusan. Jadi kita ni jangan lokek ilmu yang kita ada. Terutamanya lah keluarga kita, anak-anak kita. Kalau kita ada apa saja yang kita tahu, kita jelaskan. Saya selalu ingat kalau abang saya jadi imam contohnya. Mak saya beritahu, kena macam ni, awak baca tu tadi kena macam ni. Itu satu, kita ni dia ajar abang, kita dengar. Dan kita tahu. Kalau kita baca surah tu ikut urutan. Bila ambil surah Al-Nas contohnya, surah Qul Huwallahu Ahad, rakaat pertama, rakaat kedua afdalnya baca Qul A'udzu Birabbil Falaq. Dia bukannya wajib tetapi afdalnya. Maksudnya dia turun. Tapi kalau kadang-kadang, kadang-kadang kita pun belajar agama tapi mungkin tidak sedetail itu diajar oleh guru, atau mungkin guru pernah sebut, kita ni alpa tak dengar, atau ada dalam buku kita tak baca, tapi ibu bapa kita dia mengamalkannya, maka dia ingat. Sorry saya tak bawa air pula dalam bilik ni. Begitulah kita mendapatkan ilmu, dan ilmu itu berkembang mendapatkan pahala. Sebab itu wa in taku hasanatan, kalau dia baik, yudha'ifuha, akan digandakan oleh Allah. Sebab itu kadang-kadang kita ni rasa anak kecil, kita nak ajar macam dia tak faham kalau saya ajar ni. Sebenarnya kita tak boleh kata dia tak faham. Contoh budak kecil, cucu saya datang selalu minta biskut. Atuk dia selalu tanya, dah salat? Dah dengan papa. Berapa rakaat? Dia tak tahu berapa rakaat. Tak tahu. Rakaat pun dia tak tahu. Tapi tanya saja. Hari demi hari dia membesar. Lama-lama dia faham rakaat tu apa. Contoh, kalau dia kata belum sembahyang, belum solat lagi. Waktu itu asar. Sekarang asar. Dia asyik sebut sekarang asar. Budak 3 tahun payah betul nak faham tu. Tapi saya akur dengan apa yang dia buat. Dia akur. Betul. Ulanglah banyak kali. Dan setiap kali itu kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita menyampaikan ilmu. Jangan kata kita menyampaikan ilmu pada anak cucu kita tidak ada pahala. Allah bagi pahala. Kita dah lihat tadi. Allah rezekikan kita. Allah rezekikan kita. Apa-apa sahaja. Kita mendidik anak kecil. Bukan tunggu dia dah faham baru kita ajar. Kalau dah faham baru ajar, tak payah ajar, kan? Maksudnya umur yang sudah mumayyiz, sudah faham, tak, kita sebutkan sahaja. Kerana masa berlalu tanpa kita sedar. Sampai kepada, macam kita ajar budak kecil daripada umur baby lagi, dia tak tahu membaca, dia tak tahu bercakap. Umur setahun pun tak tahu bercakap lagi. Tapi kita kadang-kadang sebut selalu mama, dia panggil mama dia mama. Panggil papa, baba dia baba. Macam itulah. Kalau kita boleh sebut setiap hari perkataan-perkataan yang bagus sehingga anak-anak itu boleh sebut, kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sentiasa sebut Allahu Akbar. Kemudian lama-lama apabila dia besar, dia mencari makna Allahu Akbar tu apa. Saya dulu anak-anak saya, Allah yarhamlah, dia tak ada. Dia kalau mengaji dia tanya saya, kenapa ke bahasa panjang? Ini tanda panjang. Kenapa dipanjangkan? Dia memang kalau nak tahu melayan anak kecil dengan soalan dia memang kalau tak sabar memang rasa tak tahan lah. Tapi suami saya rajin layan. Ni ada Hamzah je lah. Lama-lama saya pun fikir, budak 4 tahun, 5 tahun ajar ngaji, you ceritakan panjang di sekian, ada Hamzah di hujung. Selepasnya, macam mana dia nak boleh faham mat tu sekian harakat. Lama-lama dia, sebenarnya kadang-kadang dia mengajar budak kecil tu, kita ni yang dah belajar, ingat, oh ya betul juga tu.
Saya selalu baca terkurang harakat ke apa ke, maka salah. Itulah yang berlaku, yang selalu kita ingat. Jangan kita ingat kita nak jadi cikgu, kita nak jadi ustazah, kita nak jadi pensyarah untuk mengajar orang. Benda kecil-kecil begitulah yang merupakan basic dalam ilmu fardu ain agama kita yang perlu kita ajar. Kita kata nak ajar siapa? Kita ada ramai di sekitar kita, anak kita, suami kita, semua ada. Dan jangan kita fikir kalau mereka tu belajar agama, saya nak ajar dia, macam mana dia ustaz, patutnya dia ajar saya. Jangan cerita patutnya. Patutnya ialah semua sama-sama mengajar. Tak semestinya yang belajar agama itu lebih tinggi ilmunya daripada yang tidak. Saya nak sebutkan ya. Sijil tidak melambangkan ilmu. Belajar masa panjang pendek tidak melambangkan ilmu. Ilmu itu ialah yang Allah kurniakan kepada kita. Ilmu itu ialah yang Allah beri kepada kita. Ilmu kita belajar betul. Sebab itu kita berdoa kalau kita nak belajar. Supaya Allah kurniakan kita ilmu. Sebab mungkin kita sama-sama duduk belajar 2 jam. Tapi kita tak sama yang kita dapat. Malah kalau disuruh tulis balik, sama je tulisannya. Tapi ilmu yang barakah, ilmu yang kita amal itu tidak sama. Di antara satu dengan yang lain. Sebab itu kita selalu memohon supaya Allah berkati ilmu kita, rahmati ilmu kita, menambahkan ilmu kita. Kan kita baca doa selamat tiap-tiap kali tadabbur, betul tak? Boleh baca wa ziyadatan fil ilmi. Penambahan di segi ilmu. Bukan berarti bila kita masuk sekolah secara formal, masuk universiti secara formal, masuk kelas kursus secara formal, sama ada online atau tidak online, offline, semua tak sama. Kadang-kadang ada orang kan belajar, dia sambil-sambil je, dia dengar-dengar, tapi dia yang dapat ilmu banyak daripada orang yang bersungguh-sungguh tu. Kadang-kadang sambil baring, dia dengar tadabbur. Ada yang masuk dalam kepalanya, pemikirannya. Mungkin dia tak sihat sebab dia ada adab kalau belajar duduk, tapi kalau belajar macam ni secara online, memang kadang-kadang kita boleh buat kerja lain sebab keperluan kehidupan harian kita. Tetapi mesti kita niatkan juga cari ilmu. Walaupun kita sambil memasak mendengar, niatkan, ya Allah aku ni cari ilmu sambil memasak. Ya Allah, moga barakah ilmu yang aku dapat hari ni. Ya Allah, berikanlah saya, terangkanlah hati untuk saya ingat. Allah yang bagi kita ilmu, ingat tu. Nampak sahaja ada manusia, ada cikgu, ada siapa sahaja yang hebat-hebat datang mengajar kita, tetapi Allah yang bagi. Itu perantara. Wah, kita kemai lagi. Saya punya penyelia kan, ini profesor, bukan setakat profesor emeritus. Tentulah hebat tesis saya. Sebenarnya bukan itu penentunya siapa. Penentunya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita belajar perlu beradab, jangan kita pandang sangat. Memanglah kita hormat yang lebih itu. Jangan pula kadang-kadang nak gelati juga. Saya punya penyedia bukan profesor lagi, tapi Profesor Madya. Dia tak tahu Profesor Madya tu lebih rendah daripada profesor. Dia tak faham, dia pergi ngadu pula kat saya. Minta maaf lah Prof, saya lupa tulis Profesor Madya. Rupanya Prof ni dah Profesor Madya. Tu tak faham. Jadi kita nak faham juga profesor tu lebih tinggi daripada Profesor Madya. Macam Laksmana Madya dengan Laksmana lah. Laksmana tu lebih tinggi daripada Laksmana Madya. Madya tu satu tangga lagi baru nak naik. Nyampai sini pula saya bercerita. Maksudnya sebenarnya benda lari tajuk. Benda nak ceritakan bahawa ilmu itu anugerah Allah. Dan kita apabila mengajar, kita tak lihat yang kita ajar itu ramai atau sedikit. Kita tak lihat anak kita seorang ke, cucu kita seorang ke, atau ada bawa kawan-kawan ramai penuh rumah ke, kita ajar. Mudah-mudahan barakah ilmunya kalau seorang cucu kita yang kita ajar, di satu masa nanti dia mengembangkan ilmunya kepada ramai orang,
maka teruslah ilmu kita berkembang. Sebab itu kita niat. Bila kita ajar anak kita niat, ya Allah, mudah-mudahan dia menjadi hasanah. Mudah-mudahan ya Allah rahmah, barakah. Ilmu ini ya Allah berilah kepada dia, terangkanlah hatinya. Jangan berhenti. Tak kiralah yang kita ajar itu anak kita, siapa-siapa saja. Tapi kan mengajar anak ni susah, betul tak? Mengajar anak memang susah. Mengajar orang lain lebih senang. Bonda pun setuju. Sebab kita punya keinginan supaya anak kita dia cepat pandai tinggi. Jadi bila dia lambat je faham, kita sudah mudah naik angin. Kita perlu sabar, tenang. Sebab itu Bonda saya sebut, kalau Pak banyak mengaji, saya fail. Suami yang banyak anak-anak mengaji. Bukan banyak, memang dia lah fokus. Pertamanya, saya tak sabar. Keduanya, mungkin anak-anak manja dengan kita. Kejap-kejap lagi nak minta berhenti, kejap lagi nak tak berhenti. Kalau dengan bapa dia tak berhenti pun. Begitulah. So, itu selingan Bonda lah. Okey, kita balik kepada tajuk kita. Tadi saya pergi menerangkan tentang pentingnya kita buat hasanah itu kerana Allah akan gandakan amalan kita. Akan gandakan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Dan Allah akan beri ganjaran daripada ganjaran yang maha besar. Kemudian ayat yang ke-41. Tadi ayat 40, sekarang kita lihat ayat 41. Firman Allah, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Kata, maka bagaimanakah keadaan orang kafir pada hari kiamat? فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ. Bagaimanakah, dia tak sebut orang kafir dikutuk, tapi dia sebut min kulli ummah, dari semua ummah, maksudnya itu masuklah. Apabila kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, iaitu rasul mereka sendiri menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Dan kami juga datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi kepada umatmu ini. Ngeri tak ngeri lah dengar ayat ini, kita kena faham. Dia kata fakaifa, Allah tanya pula. Fakaifa, bagaimana kalau di hari akhirat kelak, iza ji'na min kulli ummatin, aku datangkan semua tiap-tiap umat. Tak kiralah umat itu umat Muhammad kah, umat Musa kah, umat Ibrahim kah, umat Nuh kah, semua umat lah. Umat, masuklah orang-orang kafir, termasuk semua. Semua yang tidak percaya kepada din samawi, tidak percaya pada agama samawi, mereka ini akan menjadi saksi pada apa yang mereka lakukan. Dan tentulah bagi kita yang percaya pada agama samawi, para rasulnya ditunjukkan dengan apa yang kita amal. Saya nak tanyalah diri sendiri dan sahabat sekalian, kita muhasabah. Kalau di hari akhirat nanti kita ditunjukkan amal kita, kemudian Rasulullah menyaksikan Nabi Muhammad yang kita agungkan, yang kita sentiasa sebut, yang kita sentiasa kata kita cinta dia. Sebab tu Bonda pernah sebut, apa tanda cinta? Kita selalu sebut tentang cinta. Tapi cinta kita itu bagaimana? Kita cinta Allah, kita kata. Kita cinta Rasul, kita kata. Tapi lepas sebut cinta Rasul, di mana kita? Apa kita buat? Itu perlu tanya. Sebab ini dia. Wajidna bika ala haulai syahida. Akan menjadi saksi bila Muhammad lihat. Ini umatku. Dia patuh kepada aku. Dia lakukan macam-macam. Maka dia berasa gembira. Tapi kalau sebaliknya, di situlah malu kita akan kita rasa. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
kita kena rajin berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Putus pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berselawat kepada kepada Nabi Muhammad. Kita mahu mendapatkan kasih sayang supaya nanti bila dia menyaksikan kita, dia merasa bahagia, merasa suka, seronok melihat kita melakukan amal. Sebab orang yang sentiasa berselawat itu adalah orang yang sentiasa ingat Rasulullah. Sentiasa ingat bahawa aku ni buat ni ikut ke, patuh ke dengan apa yang Rasulullah suruh. Aku ni dengar ke apa yang Allah perintahkan. Dengar tak apa yang Rasulullah beritahu. Itu perlu kita sebenarnya kita berselawat banyak kali. Ada orang kata baca 100 kali pagi, 100 kali petang. Pada bonda nak kira boleh, tak kira pun boleh. Yang penting selawat. Macam bonda kata, saya teringat Allah almarhumah seorang bekas jiran saya dulu. Memang sepanjang masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang di mulut dia. Kadang-kadang bonda kalau ingat saja hari ni dia bonda baca Fatihah. Sebab saya rasa dia orang yang dikasihi Allah, dikasihi Rasul. Sentiasa menyebut nama Rasul itu, selawat itu sentiasa di mulutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam kita pun bila dia sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita pun terus saja Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita itu satu perkara yang penting yang kita perlu tahu. Kita kena ingat bahawa dia akan saksikan kita. Saksi itu akan melihat bila Allah bentangkan semua sekali, bila amal kita dibentangkan, nombor 1 niat kerana Allah. Nombor 2 niat kerana Allah. Nombor 3 ada sedikit niat yang bukan kerana Allah. Nombor 4 sudah banyak bukan kerana Allah. Nombor 5 sudah makin banyak bukan kerana Allah. Nombor 6 dia selalunya gini. Selalu gini lah. Buat sikit-sikit itu memang selalu kerana Allah. Bila orang dah pula puji, maka kerana Allahnya itu pupus. Sebab itu saya nasihatkan diri sendirilah, bonda nasihatkan diri. Jangan terlalu memuji sangat orang baik. Puji boleh, tapi jangan keterlaluan. Sehingga hilang ataupun menarik rasa ikhlasnya. Kita juga bila orang puji, istighfar banyak-banyak. Bila orang puji sahaja, ingat bahawa itu semua daripada Allah. Sebut haza min fadli rabbi. Ini adalah pemberian Allah yang Allah boleh tarik bila-bila masa. So kita sentiasa ingat itu untuk perbaiki diri kita. Sebab itu kalau kita nampak orang berbuat baik, kita puji Allah. Kita puji Rasul. Alhamdulillah Allah buka hatinya untuk dia berbuat baik. Ataupun kita nak puji dia pun kita cakap, Alhamdulillah Allah beri gerakkan hati you nak buat baik begini. Alhamdulillah keuntungan yang Allah beri kepada kamu, anugerahkan kepada kamu. Boleh selit di hujungnya. Berdoalah semoga boleh istiqamah dan sebagainya. Kenapa kita nampak ada orang tidak istiqamah? Kerana niat kepada Allah itu tidak kukuh lagi. Kita perlu kukuhkan. Kita perlu kukuhkan niat itu. Perlu kukuhkan niat itu. Cara mengukuhkannya ialah ibadah kita berterusan. Maksudnya nanti nak tanya, nak istiqamah beribadah lah Ustazah. Ya. Katalah kita dah mula dah selalu bangun, lepas tu tak boleh istiqamah bangun. Kita bantu ibadah bangun malam itu dengan ibadah lain. Kita istighfar, zikir dan sebagainya, lalu kita ingat penambahan ibadah yang perlu kita lakukan. Kalau kita kurangkan zikir, kurangkan ibadah, maka
itulah menyebabkan kita jadi tidak istiqamah. Macam benda ni risau-risau juga. Nak berkongsi ilmu ni dah mula 2 kali ponteng, bukan ponteng lah. Sebenarnya boleh saja bonda gagalkan diri kerana sakit. Kita pun buat di rumah saja. Tetapi bonda rasa tak tahulah pilihan hati, gerakan hati. Rasa nak rehat dulu. Betul lah bonda rasa mungkin pilihan itu betul. Hari ni Alhamdulillah boleh bangun segar dan sebagainya. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan juga begitu. Ada masa rasa perlu rehat, rehatlah. Tetapi kena ingatkan diri. Macam pagi tadi, bila banyak kali tidak, bila banyak kali tidak 2 kali tidak ni, rasa pagi-pagi ni orang kata Black Monday lah, tapi saya tidaklah pula Black Sunday. Maksudnya ada rasa macam saya nak cakap apa dah 2 kali tak ni. Ada rasa begitu. Tapi lawan perasaan itu, kita lawan, kita istighfar pada Allah, kita astagfirullah, selawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dikembalikan kita punya semangat, dikembalikan kita punya keinginan untuk melakukan kebaikan. Sebab gangguan-gangguan itu, kita manusia, gangguan banyak. Okey. Ini Mami Deko. Okey, Mami Deko. Nanti kita tulis sedikit buku tentang, nanti Mami pula. Nanti bonda cubalah belajar dengan Mami Deko buat buku. Kita pun buat buku Canva dengan daripada awal hingga akhir. Itu adab belajar. Kemudian hari ini kita pukul berapa dah ni? Pukul 11.30 dah. Tak apalah, oleh kerana masa pun dah pukul 11.30, kita tidak panjangkan lagi dengan ayat yang lain, sebab ayat seterusnya adalah ayat berkaitan dengan orang kafir juga. Satu lagi, sebenarnya patutnya kita habiskan yang satu ayat ni, sebab ayat yang ke-43 ini berkaitan dengan solat. Berkaitan dengan solat. Jangan kita ingat, cerita solat pula ustazah tu nak cerita. Selalu sangat dah belajar solat. Ya, betul. Selalu sangat dah belajar solat. Tapi sampai umur 66 ni pun benda risau juga atas kesilapan-kesilapan yang mungkin berlaku. Sebab tu ilmu sentiasa dicari untuk menentukan solat itu betul atau tidak. Untuk menentukan kita berada dalam garisan yang betul ataupun tidak. Grid lainnya tak kena Mami Deko. Kadang-kadang kita maksudnya tidak berada di dalam kaedah yang benar. Macam juga berinfak tadilah. Kalau kita berinfak, kita memang niat infak setiap hari kita rasa nak infak. Tetapi kalau kita tidak berada di satu garisan yang betul, maka kita tidak tahu. Sebab itu kita setiap kali itu dalam ayat-ayat Quran kita rasa banyak kali ulang tentang solat. Kenapa diulang banyak kali? Supaya betul apa yang kita lakukan. Tapi pengulangan itu bukan pengulangan sia-sia. Dia setiap kali ulang itu ada benda yang lain. Macam tadi tentang infak, setelah pertama cerita tentang bakhil, cerita tentang riak. Cerita yang ayat yang ketiga tentang mengingatkan kita. Dia dah ingatkan di awal tentang bakhil itu, dia kata ma'atu yang Allah telah beri. Kemudian ayat yang ketiga itu sebenarnya ma razaqahum apa tadi? Astaghfirullahalazim. Allah kata wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan membelanjakan apa yang direzekikan oleh Allah. Berbeza dengan atu yang lepas, yang diberi, diturunkan, anugerahkan. Ini direzekikan. Makna direzekikan itu menunjukkan makna lain, iaitu kamu sepatutnya tidak riak
sebab rezeki itu daripada Allah. Yang atas tadi, kamu sepatutnya tidak bakhil kerana itu pemberian Allah. Ada beza kan? Sebab itu, kalau kita baca Quran, walaupun berulang ayat itu, setiap pengulangan ayat itu ada maksud yang lain. Bukan dia macam bonda ni sebut banyak suka berulang-ulang ni, memang suka mengulang cakap. Orang anak-anak suruh sebut dulu-dulu lah siaran ulangan. Sebenarnya kita tu nak repeat sebab kita nak makin kukuh. Allah pun begitu bila dia beri supaya kita makin kukuh. Tetapi setiap ayat yang Allah berikan itu mempunyai maksud penambahan yang tertentu. Supaya penguat kepada perkara yang tertentu. Bila Allah sebutkan di dalam ayat 37, Allah kata, kenapa kamu bakhil dengan apa yang telah Allah telah datangkan. Di dalam ayat yang ke-40, yang ke-39, kenapa tak beriman? Sedangkan apa yang kamu infak itulah rezeki, ma razaqahumullah. Jadi dia berkait dengan iman tadi. Yang di atas berkait dengan bakhil. Nampak? Macam tu. Sebab tu kalau baca ayat Quran, kenapa kita perlu baca tafsir walaupun ayat itu nampak mudah. Boleh baca je terjemahan dalam bahasa Melayu. Tetapi ulama-ulama tafsir ini menghuraikan satu demi satu. Kenapa disebut begini? Kenapa disebut begini? Untuk bila kita faham, baru kita makin, bukan baru, maksudnya kita makin kuat lah. Bukan kita tak, kalau kita baca tafsir tu kita tak faham terus, faham. Cuma kita perlu kekuatan dan kekukuhan pemahaman itu membantu kita untuk lebih kukuh juga keyakinan kita dengan apa yang terdapat dalam Quran. Keyakinan kita kepada ilmu yang kita dapat itu untuk menjadikan kita seorang hamba yang benar-benar patuh kepada Allah. Okey, untuk mengakhiri tadabbur kita pada hari ini, boleh simpulkan bahawa ingatlah bahawa Allah mengingatkan kita bahawa kita tidak rugi berinfak dengan tidak perlu menunjuk kepada orang lain. Kita tidak rugi melakukan kebaikan dengan tidak meniatkan untuk orang lain. Tetapi yang kita niatkan ialah hanya Allah, tidak rugi. Kerana Allah akan balas kita berganda-ganda kalau diberi kebaikan. Dan kemudian perlu diingat apabila kita dihimpunkan di hari akhirat nanti, para rasul akan datang, berarti kita umat Muhammad didatangkan Nabi Muhammad untuk menyaksikan amal kita. Sejauh mana keikhlasan kita, sejauh mana keimanan kita kepada Allah dan hari akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Begitu sekali Allah nak gandakan amal kita, berikan kita motivasi, berikan kita semangat untuk sentiasa mahu melakukan kebaikan. Jadi buat akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala amal kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara hati kita daripada melakukan perkara-perkara yang bukan kerana Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara hati kita tidak riak, pelihara hati kita tidak bakhil, pelihara hati kita untuk melakukan semuanya kerana Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kita bacalah doa selamat yang saya bacakan itu berangkum ke semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك استغفر الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.